Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan habiskan tajuk teknologi pembuatan dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Okey. Sebelum ni saya dah masuk bahagian um, membuat model 3D berdasarkan proses kerja sebelum ni, iaitu acuan tuangan dan penggunaan pen 3D. Okey, untuk hari ini saya akan sambung iaitu 2.18 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep ilustratif dan illustrating. Okey, kebanyakan pelajar dia selalu lupalah istilah ni sebab bila dah istilah ni dalam bahasa Inggeris, jadi dia agak sukar untuk dipahami maknanya apa tu electrostatic, apa tu electroplating. Jadi bila saya buat video ni, saya nak pelajar fokus bila menjawab pentaksiran dan seterusnya dapat jawab tanpa ada masalah lah bila ada istilah-istilah yang bahasa Inggeris ni. Okey, kita tengok apa itu electrostatic dan electroplating hari ni. Okey. Kemasan pada produk dapat melindungi permukaan produk daripada cala dan karat akibat daripada tindak balas udara dan air. Okey, biasa kan produk kita daripada kayu, daripada besi, daripada kertas, daripada papan lapis dan macam-macam bahan yang digunakan tu senang cepat rosak. Jadi ada benda yang dapat melindungi daripada produk tersebut menjadi cala atau rosak lah. Selain itu, kemasan juga menambah nilai estetik, kecantikan pada produk dengan memberikan kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang menarik. Okey, kita tengok ni. Terdapat beberapa kaedah kemasan yang boleh dilakukan pada produk. Okey, penggunaan kaedah yang sesuai bergantung pada jenis bahan binaan yang digunakan. Sebagai contoh, kaedah elektrostatik dan elektroplating serta pelbagai kaedah kemasan yang lain. Rupa-rupanya elektroplating dan elektrostatik ni ialah membuat kemasan ataupun lebih tepat mencantikkan lagi produk. Okey, produk reka bentuk pembuat dalam tajuk teknologi pembuatan ni. Okey, kita tengok. Penggunaan konsep elektrostatik dalam proses elektroplating menyadur kunci dengan bahan tembaga. Okey, dia sadurkan kunci dengan bahan tembaga supaya kunci tersebut tidak mudah berkarat. Itu tujuan dia sebenarnya elektroplating ni, untuk menyadur kunci dengan bahan tembaga. Itu fungsi elektrostatik. Itu yang warna biru tu. Okey, elektroplating. Okey, ni dia. Kesan elektrostatik ditunjuk jugalah. Ini macam dah belajar sedikit bab fizik elektromagnet. Tapi yang pentingnya dia melekatkan ion tembaga pada kunci lah, supaya kunci tersebut tidak mudah berkarat, tidak mudah cala. Kalau nanti cepat rosak je. Okey, kita tengok apa tu konsep elektrostatik kat sini. Contoh-contoh lain bahan kemasan sembur untuk kayu, keluli, plastik, cat leka. Ini dulu kemahiran hidup lah. Sapu, kita guna kayu, keluli. Untuk dikemas oleh cat licau atau shellac, pelekat, kayu MDF dan pelekat. Ni semua untuk mencantikkan produk-produk kayu, keluli, plastik. Dan sekarang yang masuk tajuk reka bentuk teknologi ni, dia melibatkan produk keluli. Dia boleh menyadur perak atau emas pada, contohnya produk ialah keluli ni ialah kunci, pasu tak, cawan aluminium contohnya lah, tray, pinggan, semua tu kita buat jugalah gunakan teknologi pembuatan ni untuk acuan tuangan kan. Okey, ada dua konsep kat sini, iaitu elektrostatik dan elektroplating. Kita tengok apa tu elektrostatik. Elektrostatik ialah suatu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Okey, dia yang statik tu digerakkan lah. Bila dia tak bergerak, masa tidak bergerak, cas elektrik berada pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil. Okey, jadi konsep elektrostatik ni dia menjelaskan atau menerangkan cas elektrik itu bergerak. Tengoklah, daripada kiri ke kanan dia jadi negatif kepada negatif,
positif ke positif. Kita tak nak faham arwah elektrik ni. Cuma yang kita nak tahu bahawa dia, kalau jawab periksa ni, awak jawab ni untuk menjelaskan cas elektrik yang statik. Itu dia punya fungsi ya. Okey, asalnya cas-cas ni tak bergerak, tapi bila dia buat elektrostatik, nama pun statik, jadi dia tukar kepada satu kelompok negatif, satu kelompok positif, satu kelompok. Okey. Kemudian konsep yang kedua ialah konsep electroplating. Electroplating atau sadur elektrik ialah suatu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Jadi dia buat saduran lah. Keyword kat sini, membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan. Kelemahan ni maknanya dia cepat calar, cepat rosak. Okay? Dia sesuai bahan yang menggunakan logam sebagai bahan asas. Okay? Kaedah ini memerlukan kondaksian elektrik untuk melakukan proses penyaduran. Elektroplating untuk menyadur, elektrostatik untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Okay? Sedikit saja yang berkaitan dengan fizik ni. Jadi kalau awak soalan pentaksiran keluar, awak tak ada masalah. Takut tak rekod je. Okey, bahan-bahan untuk proses electroplating. Ini pun dia cakap juga. Tapi kita terus daya upaya untuk tak buat lah. Takut ni kena tangan awak nanti kan. Ada yang kena sambal dengan elektrik kan. Ada yang mati dalam bengkel RBT yang. Okey. Dia gunakan cecair elektrolit yang warna biru ni. Okey. Larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak belah dengan bahan saduran dan bahan yang disadur. Okey, larutan ni dia membenarkanlah dua-dua tu bercampur. Okey, contohnya macam tembaga, cecair yang digunakan ialah kuprum sulfat. Ikut kesesuaian elektrolit lah. Kebetulan pula warna biru lah sebab kuprum sulfat ni memang warna biru lah. Bika bekas untuk menampung. Tadi dia dah kena bika tu. Bika ni bekas lah. Kemudian ialah kepingan bar tembaga, bahan yang menyaluti objek. Kena ada bahan yang digunakan untuk menyadur kunci contohnya. Dan bateri 9 volt, tinggi juga ni. Okey, dan wire. Inilah dia akan buat yang ni. Darjah 2.1.14. Okey. Tapi kita tak boleh buatlah, nanti kan meletup. Okey. Menilai model 3D yang telah dihasilkan. Kalau cakap sini dia tunjuk gambar Beyblade. Kalau budak darjah 1, darjah 2 sesuai lah kan. Tapi kalau macam budak sekolah menengah ni, form 3 ataupun kat sini form 2, umur 14, boleh kan main Beyblade lagi? Tak tahulah kalau umur masih nampak je umur bertambah kan. Tapi perangai kita tak tahu lagi. Okey, kita tengok macam mana kita nak nilai model 3D yang telah dihasilkan. Model 3D yang telah siap hendaklah dinilai sebelum produk sebenar dihasilkan. Tujuannya lah untuk mengatasi kelemahan yang mungkin timbul. Dia mesti nilai lah. Bila dah siap pun kena dinilai. Itulah ABT. Memang banyak songeh. Tapi nak buat macam mana, awak kena belajar. Okey. Ini dia borang penilaian reka bentuk produk. Ada dari sudut garisan, daripada sudut elemen dan prinsip reka bentuk. Satu-satu dia tengok. Jadi bila awak jawab periksa, dia selalu tanya pasal kriteria ni lah semua. Contohnya kalau gasing ni, dia tengoklah bentuk oval, licin dan berkilat kalau tekstur. Okay? Sesuai untuk macam mana nak hasilkan gasing. Awak cakap ya atau tidak lah. Analisis ni ada atau tak ada. Macam rupa geometri tu memang ada lah. Sebab dia bentuk bentuk jenis tegak kan. Okey, menjana idea. Saya tengok lu dah habis. Okey lah sekali. Alhamdulillah. Habis tadi muatan ya. Menjana idea untuk menghasilkan reka bentuk produk yang lebih efisien. Dia tengok daripada yang gasing guna tali kepada gasing yang berputar besar macam ni, tak guna tali. Kemudian terakhirnya gasing Beyblade. Dia makin lama makin canggih. Cuma gasing yang lama ni dia kualiti tinggi lah berbanding dengan Beyblade ni. Dia hanya buat mungkin gunakan teknologi electroplating tadi. Tak tahulah. Apa lebihnya untuk kalori kan. Tapi dalam ni ada kalori juga ni. Okey. Okey, kalau kita tengok ni, raja yang berikut menunjukkan antara produk yang digunakan secara konvensional. Jana idea yang lebih kreatif dan buat lakaran reka bentuk yang lebih efisien. Kalau awak jawab soalan ni, contohnya hanger, awak tengok
gambar raja poin 1, poin 2, poin 1, poin 17 ni sebagai contoh lah. Kalau hanger, mula hanger macam ni bentuk, mungkin dia dah gunakan tempat letak pakaian lagi canggih. Sudu dengan ni. Okey, habislah kita tengok sedikit ni untuk tunjang rumusan. Ni semua ni daripada mula sampai habis lah. Tu sekali ada elektrostatik, elektroplating. Okey, harap awak dapat jawab soalan peksa untuk talian jumalan. Sekian.